Bertemu kita sekali lagi pada hari Isnin jam 3.30 petang di channel Teacher Lu. Ya, hari ini merupakan rakaman tayangan perdana iaitu premier, bermaksud teacher rakam awal-awal. So, tiada CJ diberikan di akhir siaran ini. Tetapi yang penting, kita dapat ilmu pengetahuannya. Jom kita pergi lihat biodata tentang Teacher Lu. Nama Teacher Lu ialah Teacher Lu Lai Queen dan teacher merupakan orang Negeri Sembilan. Kini teacher mengajar di SMK Bukit Jelutong, Shah Alam. Pengalaman teacher sebagai guru muzik selama 27 tahun. Dan teacher mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Ilmu Khas sebagai seorang guru muzik. Lepas itu, teacher sambung belajar di Universiti Sains Malaysia Penang pada tahun 1997 sehingga 2000. Dan teacher ambil option sebagai muzik. Muzik sebagai option utama teacher. Dan subjek yang teacher kini mengajar di sekolah ialah muzik. Teacher juga merupakan ketua panitia muzik di Pusat Tuition Ayu. Yes, welcome to our online music class with Teacher Lu. Okay, Pusat Tuition Ayu adalah gabungan bersama dengan E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia dan ramai tenaga pengajar secara sukarelawan yang mengajar di Pusat Tuition Ayu. Okey, jom bawakan kepada rakan anda semua tentang Pusat Tuition Ayu. Okey, lepas ni kita nak lihat apa kita belajar hari ini, iaitu tentang choir dan lapisan suara. Okey. Apa yang anda faham dengan maksud choir? Iaitu suatu ensemble muzik sama ada terdiri pada penyanyi secara beramai-ramai, sama ada lelaki atau perempuan. Yang penting ialah kumpulan penyanyi yang menyanyi secara harmoni. Ensemble merupakan perkataan yang berasal dari Perancis, iaitu bersama-sama. Choir merupakan himpunan penyanyi vokal dan muzik membentuk ensemble dan menyanyi dengan suara yang harmoni. Apa yang anda faham dengan harmoni? Sila tulis kat ruang chat. Nanti teacher akan betulkan sekiranya ada kesilapan. Okey, so harmoni maksudnya apabila kita nyanyi dalam choir merupakan kumpulan. Yes, choir merupakan kumpulan penyanyi. So, di sini ada bahagian tertentu. Ada bahagian suara tinggi, suara rendah. So, di sini semua bahagian mesti nyanyi dengan secara harmoni. Dan diketuai oleh pemimpin. Nampak tak pemimpin ni, konduktor? Tangan tu ada satu baton. Baton ni bukan baton semasa kat sukan yang kita lari berganti-ganti tu. Okey, baton ni digunakan oleh konduktor untuk membagi arahan kepada penyanyi. Okey, club choir merupakan satu kumpulan nyanyian yang terdiri daripada 45 orang ataupun lebih. Okey, dalam choir terdapat gabungan suara yang berharmoni, mantap dan merdu. Cuba lihat dua gambar sini. Ini nyanyian terdiri daripada perempuan saja. Kanak-kanak perempuan je. Tetapi di sini terdapat gabungan suara lelaki, perempuan, dewasa. So, tentu kualiti suara adalah berlainan, tetapi yang penting ialah kualiti yang dihasilkan adalah harmoni dan merdu. Okey, sekarang kita lihat nyanyian secara choir. Okey, style nyanyi. Penyanyi yang menyanyi secara beramai-ramai. Okay, bila kita nyanyi secara beramai-ramai, tiada solo. Solo maksudnya seorang.
dan dirujukan kepada kumpulan yang terlibat di sekolah atau di gereja. Lihat, kadang-kala dalam persembahan choir ada yang pegang skor, ada yang tidak. Okey, yang penting ialah untuk keselesaan. Sekiranya kita boleh hafal, so kita tak perlu ada skor. Kita tak perlu pegang file tersebutlah. Okey. Now, ada gaya nyanyian secara chorus, iaitu dalam persembahan teater, opera singing, performance, kumpulan penyanyi yang menjadi penyanyi latar sesuatu persembahan. So, dalam gaya nyanyian, chorus ni adalah berbeza. Mungkin lebih dynamic, okay, emotional, terpulang dengan skrip lagu persembahan tersebut, ya. Okay, kalau nyanyian secara choral merupakan lagu irama untuk kegiatan keagamaan. Lihat, latar belakang ialah di gereja. Okey, semua nyanyian dengan serius. Okey, terutamanya dalam gereja Protestan, dalam kebanyakan karya choral yang dikubah oleh Johann Sebastian Bach. Okey, karya kebanyakan Bach adalah berbentuk choral. Okey, sekarang kita lihat choir kadang-kala dinyanyi dengan iringan muzik. Yang ni cikgu menggunakan piano untuk membuat iringan muzik. Ada suara lelaki, ada suara perempuan. Okey, susunan setiap ahli choir juga adalah bergantung terhadap lapisan suara pada skor tersebut. Adalah fleksibel maksudnya sini, ya. Kadang-kala kita lihat choir tanpa iringan muzik. Lihat, konduktor di sini, penyanyi lelaki di sebelah kiri, penyanyi perempuan di sebelah kanan. So, ada perbezaan dia. Bila persembahan choir secara akapela, maksudnya tanpa iringan muzik. Akapela tanpa iringan muzik, ya. Now, kita lihat sini. Akapela. Akapela apa itu? Akapela ialah nyanyian tanpa iringan alat muzik. Okey, akapela berasal daripada bahasa Itali, iaitu nyanyian secara gereja. Lihat church bikin nyanyi tu. Okay, sedap. Selalunya bila persembahan akapela, okay, pitch yang pertama akan dimainkan oleh piano. Lepas tu, mereka akan berdasarkan pitch tersebut dan menghabiskan persembahan. Ini merupakan plan kedudukan persembahan. Ini audience, okay, ini penonton di sini, konduktor di sini, sekiranya iringan dengan orkestra, ada soprano section, bass section, tenor section dan alto section. Ini juga merupakan secara fleksibel. Kadang-kala berkesusunan soprano di sini, alto di sini, tenor, bass atau soprano dengan alto di depan, tenor bass di belakang. Ini bergantung kepada susunan pemimpin konduktor tersebut. Okey, mari kita lihat choir campuran. Choir campuran merupakan gabungan suara penyanyi lelaki dan wanita. Okey, di sini ada lapisan suara soprano, alto, tenor dan bass. Okey, di sini kita lihat bila susunan begini, okey, ada soprano, dua lapisan soprano, dua lapisan alto, dua lapisan tenor dan dua lapisan bass. Okey, suara dibahagikan pada dua bahagian, dibagi kepada dua bahagian. Kadang-kala terbahagi kepada 4 bahagian. Dan ada juga suara bariton digunakan. Tentu pelajar akan tanya teacher, apa itu suara bariton? Sebab kebiasaannya dalam persembahan choir kita ada lapisan suara soprano, alto, tenor dan bass. Tetapi lapisan bariton jarang digunakan. Ada juga. Nanti teacher akan beritahu
range suara bagi bariton. Jom kita lihat choir lelaki. Ya, dalam choir lelaki, semua ahli choir terdiri daripada lelaki. Okey, masih ada SATB. Tentu pelajar kata, teacher, S bukankah untuk suara perempuan? Okey, di sini kita merujuk pada soprano kanak-kanak lelaki. Kita tahu kanak-kanak lelaki suara pitch masih tinggi. Kalau suara lelaki memang tinggi akan jadi tenor. So bila terutamanya kita mengajar choir sekolah rendah, so suara lelaki kadang-kala adalah soprano juga. Alto dinyanyikan oleh lelaki dewasa dengan penggunaan falsetto. Falsetto ialah macam bukan suara asal lah. Okey, dia suara lain. Kalau kita kata alto sebenarnya ialah suara perempuan yang rendah. Tetapi sekarang suara lelaki dewasa dia boleh tinggi, lebih tinggi daripada tenor. So kita boleh anggap dia range alto. Okey, lapisan sedemikian biasanya digunakan di choir cathedral British. Okey, di British saja ya. Now kita lihat choir wanita. Ya, choir wanita sudah tentunya terdiri daripada suara wanita sahaja. Okey, di sini mengandungi suara soprano dan alto sahaja. Okey, singkatan soprano, soprano, alto, alto atau soprano, soprano, alto. Okey, bagi choir kanak-kanak ada 2 bahagian, soprano, alto. Ada 3 bahagian, soprano, soprano, alto. Atau mengandungi lebih banyak suara. Okey, terpulanglah. Terpulang Teacher berharap you all faham apa yang teacher terangkan sini ya. Sekarang kita lihat. Ada pelbagai jenis nyanyian. Mengikut genre. Lagu tu jenis apa? Dalam muzik kita tak sebut jenis, kita sebut genre. Ada suara simfonik, nyanyi dalam simfoni. Suara opera, lagu keagamaan, lagu popular, suara jazz, lagu rakyat. Dan suara pertunjukan ini juga memberikan jenis suara yang berlainan. Contohnya, sekiranya kita nyanyikan lagu jazz, kita santai-santai, relax je kan. Tapi bila dalam opera, kita lebih serius, emotional, keagamaan adalah memuja Tuhan. So, cara nyanyian juga adalah berbeza. Okey? Jom kita lihat paduan suara. Apabila kita sebut unison, maaf ya, corak teacher agak keliru sikit. Okey, suara unison ialah satu suara. Kalau 2 suara, maksudnya suara wanita, suara kanak-kanak digabungkan. Kadang-kala ada 3 suara juga. Ada soprano 1, soprano 2 dan alto. Okey, bila campuran ada soprano, alto dan bass. Ada juga yang 3 lapisan suara, guna tenor 1, tenor 2 dan bass. Dan campuran 4 suara yang biasa kita dengar dalam persembahan choir yang terdiri pada choir campuran. Okey, biasanya orang dewasa nyanyikan. Okey, di sekolah rendah bila ada pertandingan juga choir, ada pelajar juga mampu mempersembahkan choir yang berharmoni. Okey, kita lihat ni Kita lihat seterusnya. Apa itu soprano? Yes, sekarang kita nak tunjukkan apa maksudnya soprano. Okey, soprano merupakan lingkungan suara dari C tengah. Apabila seseorang main piano, dia duduk di tengah-tengah piano tu, kita namakan dia C4. Okey, C4 ya. Okey, C4 hingga A5 adalah
untuk muzik choir. Merujuk kepada penyanyi yang bersuara tertinggi. Suara wanita ya, soprano ialah suara wanita. Dalam nyanyian 4 penyanyi, choir berharmoni. Penyanyi soprano adalah penyanyi suara tertinggi dan membentuk melodi dalam muzik nyanyian. Okey, soprano selalu menyanyikan melodi. Okey, sekarang kita lihat. Di sini teacher ada beri beberapa contoh penyanyi terkenal. Soprano female singer. Whitney Houston dengan lagu I Will Always Love You. Mariah Carey dengan lagu terkenal Hero. Celine Dion, My Heart Will Go On, merupakan antara penyanyi soprano yang terkenal. Boleh capai sampai 3 oktav. Okey, 3 oktav tu sangat tinggi ya. Jom kita lihat apa maksudnya alto. Alto meliputi di antara C, G di bawah C tengah hingga ke E10 di bawah C tengah. Okey, G3 hingga E5. Lingkungan suara terendah bagi wanita. Lihat siapa ni? Chaka Khan merupakan penyanyi alto yang terkenal ya. Okey, ini ialah tenor. Berasal dari bahasa Itali juga. Bila kita belajar muzik, banyak istilah dari Itali juga. Jenis suara bariton, antara bariton dan contralto. Nanti teacher beritahu apa itu bariton dan contralto. Luciano Pavarotti merupakan penyanyi tenor yang terkenal. Okey. Now, kita lihat yang seterusnya, bariton. Okey, bariton merupakan nada suara lelaki antara tenor dan bass. Antara lah. Tidak tengah-tengah sajalah, tak sangat tinggi, tak sangat rendah. Ini panggil bariton. Okey, Thomas Allen merupakan penyanyi bariton yang terkenal. Ni pula bass, suara lelaki, lingkungan suara yang paling rendah. Dari F2 hingga E4. Boleh menjadi E flat 2 hingga F4. Nanti teacher tunjukkan keyboard supaya pelajar akan tahu range yang teacher maksudkan sini. Suara penyanyi bass berubah dari suara dada hingga ke pertengahan suara sekitar A3 atau F flat 3 di bawah middle C dan menjadi suara utama di sekitar D4 atau C sharp 4 di atas middle C. Cuba kita lihat ni siapa ni. Pro Philip. Pro Philip merupakan penyanyi bass yang terkenal. Okey, ini merupakan range suara. Tentu ada pelajar tanya, teacher bagaimana nak baca ni, masih ingat tak? Inilah C4. Ini ialah middle C, kita rujuk kepada C4. A5 ialah sini, A5. Okey. Dan tenor, tenor ialah B2. B2 sampai ke G4. Okey, ada nama kat sini. Okey, lepas tu medium voice, mezzo soprano. Mezzo soprano ialah A3. A3 sampai ke F5. Okey. Dan bariton ialah tengah-tengah suara lah. G2 sampai E4. Ini ialah E. Okey, low voice. Okey, alto dari F3 sampai D5. Dan bass dari E2 sampai C4. Ini antara range yang kita selalu maksudkan dalam julat suara. Okey. Cuba kita lihat. Mungkin yang gambar raja keyboard ni lebih senang untuk anda memahami. Ini yang middle C. Bila kita duduk di tengah-tengah piano, ini panggil middle C. So, soprano adalah lingkungan sini sampai sini. Alto ialah sini sampai sini. Tenor di sini
sampai sini. Dan bass dari sini sampai ke sini. So, sekarang pelajar boleh bezakan. Okey, boleh bezakan soprano ialah suara perempuan yang tinggi, alto ialah suara perempuan yang rendah, tenor ialah suara lelaki yang tinggi, bass ialah suara lelaki yang rendah. Rendah sekali So antara tenor dan bass ialah baritone. Okey, faham Antara tenor dengan bass ialah baritone. Apa yang kita belajar pada hari ini? Okey, teacher ingin mengulas semula. Kita belajar tentang choir, merupakan kumpulan ramai penyanyi yang akan menyanyi bersama-sama secara harmoni. Okey, dia ada penyanyi solo. So, semua kena bekerjasama dan menghasilkan nyanyian yang harmoni. Ensemble ialah perkataan di mana kita nyanyi secara beramai-ramai. Akapela masih ingat? Nyanyian tanpa iringan muzik. Okey, akapela. Lagi apa kita belajar? Kita belajar pelbagai gaya nyanyian. Nyanyian secara gaya choir, chorus, choral. Okey, kemudian kita juga belajar tentang genre muzik yang berbeza. Ada genre keagamaan, genre jazz, genre lagu pop. Okey, dan kita juga belajar dengan range suara, iaitu soprano, suara perempuan tertinggi, alto, suara perempuan yang rendah, tenor, suara lelaki yang tinggi, bass ialah suara lelaki yang rendah. Antara tenor dan bass ialah baritone. Teacher juga tunjuk beberapa gambar penyanyi sama ada soprano, alto, tenor dan bass. Teacher berharap you dapat memahami dan faham apa yang teacher ajar hari ini ya. Okey, jom kita lihat. Ya, sebelum teacher undur diri, teacher ingin sebut music settings that works simply kan. Dalam muzik, kita boleh luahkan perasaan dan teacher ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi stay dan bersama dengan teacher sampai habis premier hari ini. Jangan lupa see you soon. Setiap hari Isnin jam 3.30 petang di channel Teacher Lu untuk belajar tentang muzik. Dan cuba beritahu kawan anda semua, cuba join Pusat Tuition Ayu, Anjuran Bersama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, kita ada ramai guru-guru dari seluruh Malaysia menjadi sukarelawan dan menyediakan kelas percuma. Cuba lihat ke portal Akademi YouTuber untuk mendapat info yang terkini tau. Okey, bermula dengan percuma, selama-lamanya percuma. Dan teacher berharap semua berasa gembira dan dapat belajar sesuatu yang baru. Bye semua. Sekian, terima kasih tentang siaran hari ini. Jumpa lagi. Bye.